Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Ta'ala pada malam ini. Tuan-tuan, kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam siri sembang santai kita dalam merujuk kepada kitab ataupun buku Mukhtasar Ilmu Falak ni, insya-Allah. Setelah pada minggu lepas kita tidak dapat bersama kerana memberi laluan kepada kuliah yang lebih penting, iaitu berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, satu malam yang penuh dengan keberkatan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama tuan-tuan pada malam yang ke-21 daripada bulan Sya'ban. Bermakna tuan-tuan dalam berbaki ataupun 9 ataupun 10 hari lagi lah kita akan sama-sama menyambut bulan Ramadan, insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan kuliah kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan urustia daripada bahagian falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang Bengkulu Lumus dan juga bersedia memberikan ruang untuk pengajian kita pada malam ini, dan juga ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang turut bersama-sama juga dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Dan moga-moga perkongsian pada malam ini memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Baik. Seperti biasa tuan-tuan, pengajian kita pada malam ini merujuk kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak seperti mana yang tertera di slide di hadapan. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan memulakan pengajian kita dalam tajuk yang baru ataupun bab yang baru, iaitu berkaitan dengan perbahasan penetapan waktu solat, penetapan waktu solat, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, seperti mana yang telah pun kita bincangkan dalam siri kuliah yang lepas, pengenalan kepada perbahasan ataupun pengenalan kepada ilmu falak telah kita tamatkan. Sekadar yang saya termampu, saya telah membincangkan beberapa tajuk berkaitan dengan sejarah pengenalan ilmu falak itu sendiri, sejarahnya, pendalilannya, dan beberapa aspek lah yang insya-Allah saya rasa dapat lagi dikembangkan oleh para asatizah dengan lebih baik sebenarnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita masuk dalam medan sebenarlah dalam perbincangan kita berkaitan dengan ilmu falak ini. Dan seperti mana yang telah pun saya sebutkan pada awal daripada kuliah kita hari itu, iaitu perbincangan kita berkaitan dengan Mukhtasar Ilmu Falak ini adalah berkaitan dengan perbahasan falak dalam konteks ilmu fiqh. Jadi sebab itulah perbincangan kita hanya berkait tentang bab ataupun pelaksanaan ibadat-ibadat dalam dan kita kaitkan dengan ilmu falak itu tersebut. Dan pada malam ini kita akan masuk dalam penetapan waktu solat, dan bab yang ketiga nanti kita akan bincang berkaitan dengan kiblat. Bab yang keempat ni kita akan bincang berkaitan dengan takwin dan juga hilal, dan sampai bab kelima kita akan bincangkan berkaitan dengan gerhana, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, kita sambung pada halaman 31. Pada halaman 31 pada malam ini dalam bab yang kedua, penetapan waktu-waktu solat. Penetapan waktu-waktu solat. Kita namakan tajuk pada malam ini tuan-tuan, penetapan waktu-waktu solat. Mengambil perbahasan ini, kita bukan membincangkan berkaitan dengan fiqh solat itu, tetapi sebahagian daripada fiqh solat itu iaitu melibatkan waktu-waktu solat. Seperti mana yang kita sedia maklum, tuan-tuan yang para asatizah yang belajar dalam usul fiqh, ada hukum wadai disebut, hukum wadai. Di mana dalam hukum wadai ini ada sebab, syarat dan juga manik. Biasanya kita sebut ada 3 lah pecahannya, sebab, syarat juga manik. Di mana waktu solat ini adalah sebahagian daripada apa yang disebut sebagai waktu solat ini sebahagian daripada apa yang disebut sebagai sebab, dan juga dalam konteksnya juga boleh disebut sebagai syarat. Contohnya tuan-tuan, kalau sekiranya kalau kita melibatkan contohnya waktu zuhur, maka antara sebab kita melaksanakan solat zuhur itu adalah kerana gelincirnya matahari.
Sebabnya kerana gelincir matahari, maka kita pun solat zuhur. Dan antara syarat kita melaksanakan solat zuhur itu adalah kerana apa? Kerana masuknya waktu zuhur. Jadi ini antara perkara-perkara yang kalau kita bincangkan kepentingan ilmu falak ini dalam menentukan waktu-waktu solat ini, dan lebih penting lagi maknanya di sini bahawa bagaimana peranan ilmu falak itu untuk menjadikan solat kita ini sah ataupun tidak. Kerana ia melibatkan penetapan waktu solat sama ada ia telah masuk ataupun tidak. Dan sebab itulah kalau kita boleh flashback baliklah tuan-tuan, apa yang berlaku pada tahun lepas contohnya kan, 2019 dan 2020, bagaimana pelaksanaan ataupun perubahan parameter subuh daripada 20 pada 18. Contohnya dalam kita nak mencari atau berijtihad waktu yang paling tepat untuk menunjukkan terbitnya fajar itu. Dan itu sebahagian daripada sumbangan ilmu falak tersebut dalam menjadikan waktu solat kita ini adalah supaya lebih tepat dan juga lebih seiring dengan waktu dan juga cerapan yang dijalankan, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Jadi pada malam ini perbincangan kita mulakan dengan merujuk kepada halaman 31, dan kita mulakan perbincangan kita dengan merujuk kepada ayat Quran ini yang merupakan satu ayat yang menjadi asas kepada pengenalan ataupun menjadi tunjang kepada waktu solat. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim. Bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, surah An-Nisa ayat 103, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu ketetapan bahawa solat, solat di mana solat yang disebut dalam konteks surah An-Nisa ini adalah solat wajib, solat fardu, iaitu lima waktu itu, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, adalah satu ketetapan, kitaban adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Dan ketetapan ini sifatnya itu adalah mauqutah. Mauqutah maknanya dia adalah satu ketetapan yang berwaktu. Ketetapan yang berwaktu. Baik. Cuba kita tengok sikit beberapa huraian yang saya kongsikan bersama dalam kitab Mukhtasar ini, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk kepada, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada halaman 31 tu, insya-Allah. Di mana tuan-tuan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahawa Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya solat itu berwaktu seperti ibadat haji yang juga berwaktu. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, surah An-Nisa ayat 103 ini, Ibnu Katsir mengambil apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahawa solat yang disebut sebagai solat yang fardu itu, bahkan solat ini ada solat yang berwaktu, ada solat tidak berwaktu kan. Yang umumnya kalau kita, dalam konteks perbincangan kita ini, tentulah kita melibatkan solat-solat fardu, melibatkan zuhur, asar, maghrib, isyak dan juga subuh. Dan solat ini tuan-tuan adalah ada waktu-waktu dia, seperti mana ibadat haji yang boleh dilaksanakan pada bulan-bulan haji sahaja. Demikianlah juga tuan-tuan kalau kita bincangkan dalam konteks waktu solat, maka dalam konteks pelaksanaan ibadah solat, maka ibadah solat ini juga ada waktu-waktu dia. Ada waktu-waktu dia. Tidak boleh dilaksanakan keluar daripada waktu dia kecuali dalam beberapa keadaan darurah dan sebagainya. Baik. Tafsir yang kedua, halaman 32 tuan-tuan. Seperti apa yang telah disebutkan oleh Sayyid Hawa dalam Asasul fi Tafsir, menyebutkan bahawa solat itu ketetapan yang mempunyai had masa yang dimaklumi atau kewajipan yang berwaktu. Ini juga satu tafsiran yang menarik, kerana bagaimana Sayyid Hawa dalam Asasul fi Tafsir menyatakan bagaimana solat adalah suatu solat yang telah diwajibkan itu ada had masa yang telah diberikan. Maknanya ada tempoh masa. Daripada pukul sekian sampai pukul sekian. Katalah pukul 1.30 sampai pukul 4.30 waktu zuhur. 4.30 sampai pukul 7.30 waktu asar. Maknanya daripada pelaksanaan ibadat solat itu ada masa dan juga ada had masa. Ada had masa yang ditetapkan. Baik.
Imam Az-Zamakhsyari pula berkata, seseorang tidak boleh mendahulukan atau mentakhirkan solat dengan sesuka hati, kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu seperti mana dalam keadaan musafir yang kita menjamakkan solat tersebut. Maknanya di sini juga ada suatu ketetapan bahawa untuk kita sesuka hati kita nak laksanakan nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak, ataupun kita nak sembahyang maghrib dalam waktu zuhur, ataupun kita nak kumpulkan segala solat 5 waktu kita ni dalam satu waktu. Contohnya ada sebahagian daripada kita yang mungkin beranggapan bahawa kalau solat dalam waktu-waktu yang ditetapkan, contohnya sembahyang subuh, sembahyang zuhur, asar dan sebagainya, tak khusyuk. Kata mereka, tak khusyuk oleh kerana waktu subuh tu mengantuk, waktu zuhur tu pun mengantuk dengan sibuk kerja dan sebagainya, balik pada kerja waktu asar pun letih. Jadi dia laksanakan subuh, zuhur, asar tersebut dalam waktu maghrib. Pasal waktu maghrib ni dah lepas makan, dah lepas mandi dan sebagainya, rasa lebih selesa, maka dia laksanakan segala tiga-tiga waktu tersebut dalam waktu maghrib contohnya. Maka kalau sekiranya ini dilaksanakan tanpa ada keuzuran dengan sengaja, maka ia satu perbuatan yang haram dan juga menyebabkan solat itu menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah. Maknanya tidak boleh kita nak sesuka hati, nak menukar waktu ataupun adjust waktu itu dengan sesuka hati kita. Baik. Tuan-tuan, yang keempat, apa yang disebut oleh Imam Al-Hamdani, bagaimana lafaz kanat. Kalau kita tengok dalam ayat ini, inna salata kanat, nampak macam mungkin tak ada macam fungsi lah kalau kita belajar bahasa Arab ni. Kanat ni maksudnya adalah, adalah. Tetapi kata Imam Al-Hamdani, maksud lafaz kanat itu menunjukkan bahawa mudawamah, satu kesinambungan, di mana lafaz mauqut yang bermakna solat sudah ditentukan waktu-waktunya, maka lafaz kitabah mauquta itu bermaksud kewajipan yang berterusan dan tidak akan berubah. Baik, maknanya kalau kita lihat dalam konteks ayat ni, menarik kalau kita tengok, kerana lafaz kanat itu menunjukkan mudawamah. Mudawamah maknanya saya kalau boleh saya petik juga apa yang Ibn Kathir sebutkan daripada Zaid bin Aslam, menyatakan bahawa dimaksudkan dengan kanat alal mu'minin kitabah mauquta ini ialah maknanya setelah berlalunya satu masa maka akan datangnya satu masa. Maksudnya begini, bila selepas berlalunya waktu zuhur maka datang pula waktu asar. Bila berlalu waktu asar maka datang pula waktu maghrib. Bila berlalu waktu maghrib maka datang pula waktu isyak. Bila berlalunya waktu isyak maka datang pula waktu subuh. Dan bila waktu subuh berlalu dan kemudian ada waktu syuruk, dan selepas daripada itu nanti kita akan bincang kemudian waktu subuh ni dia habis dengan waktu syuruk, dan kemudian selepas itu tidak ada solat yang wajib, kena tunggu sampai matahari gelincir baru waktu yang wajib balik. Tetapi di antara itu ada waktu-waktu yang disebut sebagai waktu-waktu yang sunat untuk dilaksanakan solat. Jadi maksud di sini kanat itu mudawamah, maksud dia ialah solat kita ini boleh kata keseluruhannya kecuali waktu subuh itu bersambung-sambung waktu-waktu dia itu. Dan bila disebut mauqut itu satu ketetapan ataupun waktu itu sudah pun ditentukan. Sudah pun ditentukan. InsyaAllah tuan-tuan kita akan bahaskan selepas ini dalam konteks hadis. Dalam konteks hadis. Dan bila disebut kitabah mauquta, itu satu kewajipan yang berterusan, dia tidak akan berubah. Maksudnya secara qat'inya, maknanya waktu solat ini adalah satu ketetapan yang sampai kiamat tidak akan berubah. Maknanya kalau waktu zuhur itu katalah gelincir matahari, maka hatta yaumil qiyamah, sampailah kiamat lah tuan-tuan, perbahasan berkaitan dengan waktu zuhur ni mesti merujuk kepada gelincir matahari. Kalau sekiranya kita nak bincang tentang bila masuk waktu maghrib, ketika ghurubus syams, itu terbenam matahari, maka ketika itu sampai kiamat lah. Ini ketetapan bersifat qat'iyah yang telah pun disebutkan dalam Quran dan juga yang lebih detail dalam hadis Nabi SAW. Baik, okey. Jadi itu tafsiran kepada ayat yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu surah An-Nisa ayat 103. Baik. Cuma tuan-tuan, saya ingin kongsikan sedikit gambaran tentang gambar ini. Ini apa pula ni? Okey. Ini tuan-tuan sedikit kalau tuan-tuan lihat halaman 33 tu, apa sebenarnya yang saya cuba nak kongsikan dalam halaman 33 tu, tapi dalam slide ini bukan
gambar yang samalah tetapi lebih kurang lah. Maksudnya ialah kalau tuan-tuan boleh rujuk halaman 33 tu, pusingan bumi menyebabkan kita akan melihat matahari bergerak di timur dan terbit daripada timur dan terbenam di barat. Maka setelah matahari terbenam di ufuk barat kita, ia akan terbenam pula di lokasi di sebelah barat. Ini menyebabkan akan ada yang melaksanakan solat maghrib pada setiap masa di bumi. Maksudnya beginilah tuan-tuan ya. Kalau kita lihat dalam konteks kita, cuba tuan-tuan lihat dalam slide ini, tuan-tuan lihat dengan slide ini, kita akan dapati bahawa bagaimana bumi ini setiap masa maknanya akan ada orang melaksanakan ibadah solat. Ketika mana tengah hari, maka orang solat zuhur. Kemudian bila matahari dah jatuh sikit, akan ada orang solat asar. Ketika matahari terbenam, akan ada waktu orang solat maghrib. Ketika mana malam, akan ada solat isyak. Dan kemudian esoknya itu, ketika mana fajar telah terbit, maka ketika itu akan keluar pula, akan dilaksanakan solat subuh. Jadi kita dapat lihat di sini, oleh kerana pusingan bumi ini berpusing, bumi ini berputar, maka ketika itu siang dan juga malam juga bergerak. Siang dan malam juga bergerak dalam konteks kita, kedua bumi ini bergerak daripada timur ke barat lah. Jadi maknanya setiap masa waktu subuh ataupun waktu maghrib, waktu zuhur itu akan berganjak daripada timur ke barat. Maka satu perkara yang menakjubkan ialah bagaimana di bumi ini akan sentiasa ada orang yang melaksanakan ibadah solat. Paling kurang pun akan ada orang melaksanakan 5 waktu ini. Tak masuk lagi solat sunat. Tak masuk lagi solat sunat. Dan ini satu perkara yang menarik yang kalau saya nak kongsikan juga apa yang telah disebutkan oleh Dr. Mak Rafah dalam bukunya Etnomantik dan juga Etnomantik itu, yang saya kongsikan itu, menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana dalam tafsiran ayat kullu fi falakin yasbahun tu, dan setiap sesuatu itu beredar ataupun berada di atas falaknya, yasbahun itu. Dengan akar kata daripada perkataan yasbahun tu, kalau kita tengok huruf sin baha itu maknanya bumi ini bertasbih dengan bergerak, berputar di atas orbit dia. Maka bumi ini juga akan selagi mana dia berputar, maka selagi itulah akan ada orang yang melaksanakan ibadah solat yang akan sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak kongsikan bagaimana dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahawa ini satu perkara yang menarik untuk saya kongsikan insya-Allah. Disebutkan bahawa bagaimana dalam saat-saat akan berlakunya kiamat nanti, disebutkan la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Allah Allah. Ini hadis daripada Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, bahawa tidak akan berlakunya kiamat hatta la yuqalu fil ard, sampailah di bumi ini tidak ada lagi orang yang berkata Allah Allah Allah. Maknanya sampailah satu saat nanti bahawa tidak ada lagi orang di bumi ini yang melaksanakan ibadah solat, maka ketika itulah akan datangnya saat kiamat. Dan dalam satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud yang saya sebutkan tadi, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas, dan ketika mana tidak akan berlakunya kiamat itu kecuali ketika itu adalah orang-orang yang jahat-jahat sahaja yang ada di muka bumi ini, sementara orang yang baik-baik, orang Islam, orang beriman itu Allah Ta'ala telah matikan terlebih dahulu. Baik, maknanya ini suatu satu hikmah lah, wallahu ta'ala alam. Hikmah waktu solat ini kalau nak dikirakan Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahuinya, kan, kenapa ada waktu-waktunya. Tetapi bila kita melihat di sini, wallahu ta'ala alam tuan-tuan, mungkin inilah sebahagian daripada hikmah kenapa kita ini diminta untuk melaksanakan solat dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kerana bila kita solat dalam waktu yang telah ditetapkan, maka ketika itu menyaksikan bahawa akan sentiasa ada orang melaksanakan solat di muka bumi Allah Ta'ala ini. Itu tak masuk lagi dalam solat yang solat sunat, yang melaksanakan tahajud, yang melaksanakan solat-solat witir, duha dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya orang di bumi ini, manusia di bumi ini hanya melaksanakan solat 5 waktu itu sahaja pun dah cukup membagi memastikan bahawa setiap saat, setiap ketika akan ada orang yang melaksanakan ibadah solat dan akan ada orang yang menyebutkan perkataan Allah Allah. Kerana ketika mana kita nak solat, tentu sekali lah kita akan melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar itu. Baik,
Dan saya kongsikan lagi, tak habis lagi tuan-tuan. Tak habis lagi, iaitu dalam kitab Syekh Daud Petani sebut dalam kitab Furu'ul Masail. Ini nak masalah fiqh, tetapi menarik kerana dia melibatkan pusingan bumi, melibatkan pusingan bumi. Ini kata jika seorang itu sudah solat maghrib, ini kitab Furu'ul Masail. Saya kira Ustaz Azhar biasa dengan kitab Syekh Daud Petani, kitab Furu'ul Masail ini disebut bahawa jika seorang itu telah solat maghrib, kemudian musafir ia ke suatu negeri dan didapati tempat itu baru ghurub matahari, maka wajib dilaksanakan solat maghrib itu sekali lagi. Masya-Allah. Ini tuan boleh rujuk dalam kitab Furu'ul Masail. Maknanya ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang itu katalah dia dah laksanakan sembahyang maghrib, dan kemudian dia naik kapal terbang dan sampai satu tempat yang biasanya kalau logiknya daripada timur ke barat lah, daripada timur ke barat, maka dia landing dan terbang dia terbang dan kemudian landing di satu tempat yang ketika itu katalah waktu baru saja waktu maghrib, baru saja masuk waktu maghrib, maka ketika itu kata Syekh Daud Petani wajiblah dia melaksanakan solat maghrib, walaupun tadi sebelum dia naik kapal terbang tadi dia dah solat maghrib. Tapi ini tuan-tuan bukan saya nak bincang tentang masalah fiqh, tetapi apa yang saya nak kongsikan sini bagaimana istilah apa saya boleh sebut futuristiknya apa yang telah disebutkan dalam kitab Furu'ul Masail oleh Syekh Daud Petani, bagaimana seseorang tersebut yang bermusafir dan ketika mana dia telah melaksanakan suatu solat, contohnya solat maghrib, bila dia sampai di satu tempat yang dia baru sampai, ketika itu baru saja masuknya waktu maghrib, maka ketika itu dia kena solat lagi. Maknanya di sini bahawa membuktikan bagaimana daripada apa yang Syekh Daud Petani sebutkan ini, falsafahnya lah ataupun di sebaliknya itu nak menunjukkan bagaimana bumi ataupun di satu tempat itu sentiasa akan ada orang melaksanakan ibadah solat itu, insya-Allah. Baik tuan-tuan ya. Okey. Kemudian tuan-tuan kita beralih kepada halaman 34. Halaman 34 insya-Allah. Dalam halaman 34 ni tuan-tuan, perbahasan dia memang agak panjang, memang agak panjang, memang panjang sangat tuan-tuan ya, tapi saya cubalah untuk meringkaskan sekadar yang saya mampu, insya-Allah. Baik. Seperti mana yang kita sebutkan tadi bahawa dalam Quran Allah Taala telah memberikan suatu perintah bahawa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu telah ditentukan, solat itu telah diwajibkan dan ada waktu-waktu yang telah pun ditentukan. Namun tuan-tuan, apakah waktu-waktu solat itu? Apakah waktu-waktu solat itu? Baik tuan-tuan. Secara umumnya kalau kita lihat di dalam Quran tidaklah mendetailkan, walaupun nanti insya-Allah saya akan tunjukkan ada satu nas yang menurut sebahagian daripada ahli tafsir merujuk kepada solat 5 waktu yang kita laksanakan ni ada dalam Quran, tapi insya-Allah saya akan bincang nanti. Saya nak rujuk dulu kepada hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh para ulama, dan saya rujuk kepada satu kertas kerja yang pernah dibentang oleh Tuan Guru kita, oleh Tuan Guru Haji Saleh bin Ahmad. Tuan Guru Haji Saleh bin Ahmad, Tuan Guru kita yang pernah bentang tentang waktu-waktu solat, dan beliau merujuk kepada hadis Jabir bin Abdullah ini kerana kata beliau ini adalah hadis yang paling lengkap lah berkaitan dengan waktu solat. Berkaitan dengan waktu solat. Kerana apa? Kerana dalam hadis ini menerangkan awal dan juga akhir waktu dengan lebih detail berbanding dengan hadis-hadis yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ini saya quote apa yang Tuan Guru kita telah sebutkan, Tuan Guru Haji Saleh bin Haji Ahmad. Baik. Dalam hadis ini tuan-tuan, hadis Jabir bin Abdullah riwayat daripada Imam Ahmad ya, disebutkan dalam musnad beliau, menyebutkan bagaimana Nabi SAW telah diziarahi oleh Jibril alaihissalam. Latar belakang hadis ini tuan-tuan, dia berlaku selepas daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Selepas daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka ketika itu siang hari itu maka Jibril alaihissalam ziarah baginda Nabi SAW, dan ketika itulah berlakulah apa yang dalam konteks hadis ini, di mana tuan-tuan disebutkan faqala qum fasalli fasalla zuhra hina zalat syams. Maka ketika itu tuan-tuan
Jibril alaihissalam telah ajak baginda Nabi SAW untuk berdiri untuk solat, dan solat ketika itu dinamakan solat zuhur. Ketika mana solat zuhur itu? Hina zalat syam, iaitu ketika gelincir matahari. Itu ketika mana gelincir matahari. Dalam hadis ini solat, dalam konteks hadis ini tuan-tuan, selepas daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka solat yang pertama dilaksanakan dalam ketetapan 5 waktu itu adalah solat zuhur. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Sabilul Muhtadin pun ada disebutkan oleh Syekh Arsyad Banjari. Baik, maka ketika itu Nabi SAW solat zuhur hina zalat syam, maknanya petanda awal ataupun waktu solat yang ditunjukkan dalam hadis ini. Yang pertama, waktu zuhur itu apa dia tanda dia? Zalat syams. Zalat syams. Baik. Summa ja'ahul asr. Kemudian masuk pula waktu asar. Maka Jibril AS berkata kepada baginda Nabi SAW, faqala qum fasalli. Maka berdirilah, kemudian solat. Solat apa? Solat asar. Ketika mana? Hina sara dhillu kulli syai'in mislahu. Iaitu ketika mana panjang bayang itu sama dengan seumpamanya. Saya boleh terjemah beginilah. Maknanya panjang bayang sama dengan tiang. Maknanya kalau tiang itu kita dirikan, tiang itu secara tegak 90 degree, maknanya tiang tersebut katalah 2 meter ataupun 3 meter ataupun 5 meter contohlah. Maka ketika itu bayang tu pun sama panjang dengan tiang itu. Ini maksudnya hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Au qala sara dhillahu mithlahu. Begitu juga. Summa ja'ahul maghrib. Kemudian datang pula waktu maghrib. Faqala qum fasallih. Maka ketika itu Nabi SAW diajak sekali lagi oleh Jibril AS untuk apa? Untuk solat. Solat apa? Solat maghrib. Ketika mana? Hina wajabat syams. Iaitu ketika mana terbenamnya matahari. Ketika mana? Maknanya tanda kedua yang disebut, tanda yang ketiga disebut dalam ini adalah waktu maghrib, dan waktu maghrib ini dilaksanakan ketika mana terbenamnya matahari. Kemudian summa ja'ahul isya, kemudian datang pula pada waktu isya, faqala kum fasallih. Maka ketika itu diajak oleh Jibril alaihissalam. Maka ketika itu baginda Nabi SAW solat pula, solat waktu apa? Waktu isya. Ketika mana? Hina ghabat syafaq. Ketika mana telah hilangnya syafaq. Ini kita akan bincang. Apakah syafaq nanti kita akan bincang. Hina ghabat syafaq. Ketika mana hilangnya ataupun ghaibnya syafaq. Summa ja'ahul fajr. Kemudian datang pula ketika waktu fajar ataupun yang kita kenal sebagai waktu subuh. Faqala kum fasalli fasalla hina baraqal fajr atau qala hina sat'al fajr. Dan ketika itu Nabi SAW solat fajar ataupun solat subuh ketika mana? Hina baraqal fajr, iaitu ketika mana fajar ini sudah bersinar, ataupun sat'al fajr, ataupun telah disebut sebagai terpancarnya fajar itu. Baik. Kemudian tuan-tuan, ini dalam konteks tuan-tuan, hadis ini menceritakan 2 hari. Ini hari pertama. Kemudian pada hari kedua, summa ja'ahu. Sambungan tuan-tuan hadis ini berlaku pada hari kedua. Summa ja'ahu minal ghadin lizuhri faqala kum fasalli fasalla zuhra hina zarat dhillu kulli syai'in mislahu. Kemudian ketika hari kedua, Jibril AS datang ziarah Nabi SAW. Ajar pula ketika itu waktu zuhur, tetapi waktunya berbeza dengan waktu hari pertama, iaitu hina sara dhillu kulla syai'in mithlahu, di mana ketika itu Jibril AS ajak baginda Nabi SAW solat zuhur ketika mana panjang bayang sama dengan tiang. Panjang bayang sama dengan tiang. Hari pertama Jibril AS datang ketika mana gelincir matahari, maka dia ajak solat zuhur. Hari kedua Jibril AS ajak Nabi SAW solat ketika mana panjang bayang sama dengan tiang. Summa ja'ahul asr. Kemudian datang pula pada waktu asar, dan diajak semayang asar ketika itu. Ketika mana? Ketika hina sara dhillu kulla syai'in mithlaihi, ketika mana panjang bayang itu 2 kali ganda panjang tiang. Saya permudahkan terjemahannya. Ketika mana menjadi
bayang itu 2 kali ganda panjang tiang. Maksudnya kalau tiang yang kita dirikan tadi tu lebih kurang dalam 2 meter, maka panjang bayang tu hendaklah 2 kali ganda, maknanya jadi 4 meter lah. Jadi 4 mislaihi. Baik. Dan kemudian itu sembahyang asar. Summa ja'ahu lil maghrib. Kemudian datang pada waktu maghrib. Al-maghrib watan wahidan lam yazul anhu. Waktu maghrib ini special sikit kerana dalam hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah ini, waktu maghrib ini waktu yang sama macam kemarin. Waktu maghrib ni waktu yang sama macam kemarin. Dia tidak ada beza. Baik. Summa ja'ahu lil isya'. Kemudian datang pula untuk solat isya', dan ketika mana ketika mana hina dhahaba nisful lail atau qala thuluthul lail, iaitu ketika mana telah berlalunya 1/2 malam ataupun telah berlalunya 1/3 malam. 1/2 malam ataupun 1/3 malam. Fa shalla isya', dan ketika itu Nabi SAW sembahyang isya'. Sembahyang isya' ketika itu ketika 1/2 ataupun 1/3 malam. Summa ja'ahu lil fajr, dan kemudian baginda Nabi SAW sembahyang subuh ketika mana hina asfara jiddan, ketika mana hari itu dah siang, hampir dah cerah lah, maksudnya waktu tu hari dah cerah. Maka Nabi SAW diajak oleh Jibril AS untuk solat subuh. Faqala qum fasalli, sembahyanglah subuh ketika itu. Thumma qala ma baina hadaini waqtun, maka Jibril AS beritahu bahawa di antara kedua inilah waktu solat. Baik. Berdasarkan kepada hadis ini tuan-tuan sekalian, dalam konteks hadis ini, sebab itu saya katakan tadi apa yang Tuan Guru saya sebutkan, Tuan Guru Haji Saleh sebutkan, hadis ini lengkap. Kerana hadis ini kalau kita bandingkan dengan beberapa hadis lain, dia tidak selengkap ini. Kerana hadis ini menceritakan tentang awal waktu pada hari pertama. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis tu sampai habis tentang hina barakal fajr atau qala hina satal fajr, maknanya itu hari pertama. Kemudian Jibril AS datang pula hari kedua. Hari pertama Jibril AS ajar tentang awal waktu. Ajar tentang awal waktu. Dan kemudian pada hari kedua Jibril AS datang mengajak Nabi SAW untuk solat dan bertujuan untuk ajar pula pada hari kedua itu tentang akhir waktu. Jadi hari pertama Nabi SAW diajar oleh Jibril tentang awal waktu, dan pada hari kedua diajar tentang akhir waktu. Akhir waktu. Baik. Berdasarkan kepada hadis ini tuan-tuan, nanti saya akan buat kesimpulan kepada tanda-tanda di dalam hadis ini berkaitan dengan waktu solat. Baik. Cuma tuan-tuan kalau tak ada dalam slide ni, tuan-tuan boleh rujuk pula dalam buku kita ni halaman 35. Saya kongsikan juga hadis daripada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Baik. Kalau sekiranya dalam hadis daripada Abdullah ibn Umar, saya bacakan dulu hadis daripada Abdullah ibn Umar ni, di mana baginda Nabi SAW disebutkan bahawa waktu zuhri idza zalat syamsu wa kana dhillu rajulin katulihi ma lam yahdul asru wa waqtul asri ma lam tasfaru syamsu wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghib syafaq wa waqtu salatil isya ila nisfil lail awsat wa waqtu salatil subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu' syamsu fa idza tala'at syamsu fa amsik an salati fa innaha tatlu'u baina qarnaini syaitan. Baik. Dalam hadis daripada Abdullah ibnu Umar ini, Abdullah ibnu Umar menyatakan bahawa bagaimana tuan-tuan, bagaimana dalam hadis daripada Abdullah ibnu Umar ni, saya buat sedikit perbandingan tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW telah bersabda, waktu zuhur ialah ketika gelincir matahari hinggalah bayang seseorang lelaki menyamai ketinggiannya selagi mana belum masuknya waktu asar. Waktu asar tamat selagi mana belum menguning matahari, maknanya matahari itu jadi kuning. Waktu maghrib pula selagi tidak hilangnya syafaq. Waktu solat isyak pula hingga separuh pertengahan malam. Waktu solat subuh bermula dari terbit fajar selagi tidak terbit matahari. Apabila terbit matahari, tahanlah dirimu dari solat kerana ia matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Baik tuan-tuan.
Berdasarkan kepada hadis ini, saya bagi nampak kerana tak ada dalam teks ini tuan-tuan ya. Okey. Berdasarkan kepada hadis daripada Abdullah ibnu Umar ini, beri satu perbandingan tuan-tuan. Berbanding dengan hadis Jabir bin Abdullah tadi, ada hadis Jabir bin Abdullah ni lebih panjang, lebih detail. Cuma dalam hadis daripada Abdullah ibnu Umar ini, hadis yang lebih pendek dan perbincangannya pun lebih pendek lah. Okey. Berdasarkan kepada kedua-dua konteks hadis ini, kalau kita dapat lihat bahawa kedua-dua ini memberikan kita suatu petanda bahawa waktu solat ini dirujuk kepada pergerakan matahari. Sekejap tuan-tuan, saya pergi pada slide sekejap. Okey, ini slide ni. Maknanya kalau kita lihat di sini, perbahasan waktu solat ini sebenarnya merujuk kepada pergerakan matahari. Pergerakan matahari. Kalau kita lihat bagaimana berdasarkan kepada surat 36 tuan-tuan, kat bawah tu ada huraian sikit, berdasarkan hadis daripada Jibril AS telah mengajar Rasulullah SAW mengenai permulaan dan akhir waktu solat. Yang mana hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW telah dikunjungi 2 kali macam kita sebutkan tadi kan. 2 kali bagi solat-solat yang lain, waktu-waktu solat lain ada waktu yang berbeza kecuali pada waktu maghrib, waktu wahidan disebut tadi. Dan kita lihat di sini bahawa pergerakan matahari di langit tempatan, meridian tempatan pula adalah berbeza berbanding satu lokasi dengan lokasi lain. Namun perbezaan ini bergantung kepada kedudukan lokasi tersebut sama ada jauh atau berdekatan. Okey, ini insya-Allah saya akan huraikan kemudian. Cuma tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh lihat dalam jadual dan juga dalam slide yang saya nak kongsikan bersama-sama ni, maknanya kalau kita dapat lihat bahawa solat kita ini berdasarkan kepada pergerakan ataupun berdasarkan kepada pergerakan matahari, di mana pergerakan matahari harian itu daripada dalam hadis ini kan, kalau kita tengok dalam dan juga dalam jadual itu, waktu gelincir matahari, ada unsur bayangnya, ada terbenam matahari kan. Tuan-tuan tengok dalam surat 37 tu, terbenamnya matahari, hilang syafaq, setengah ataupun 1/3 malam, terbit fajar, hari terang. Ini semuanya adalah membayangkan kepada kita bahawa waktu solat ini ditandakan dengan pergerakan matahari harian. Dan daripada pergerakan matahari harian inilah kemudian kita terjemahkan dalam bentuk waktu yang kita beri nilai dalam bentuk jam. Maka contohnya tuan-tuan, kita lihat bilakah waktu gelincir matahari pada hari ini. Pada hari ini contohnya, pada 3/4 hari ini, bilakah waktu matahari gelincir? Waktu matahari gelincir pada hari ini adalah pada 1.24 tengah hari. Contohnya, 1.24 tengah hari. Esok macam mana? Esok mungkin akan tambah lewat sikit, mungkin akan awal sikit. Jadi itulah yang berlaku tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam hadis ini, bagaimana falsafah yang telah diberikan daripada dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa waktu-waktu solat itu ditandakan dengan pergerakan matahari harian. Pergerakan matahari harian. Dan saya pergi pula pada ini. Okey. Di sini tuan-tuan akan dapat lihat, saya cuba kongsikan berdasarkan kepada dua hadis tadi. Ada persamaan dan ada perbezaan. Sedikit perbezaan. Yang ini insya-Allah kita akan bincang dalam masalah fiqh, nanti kita akan bincang dan kita terjemahkan dalam konteks mufalah ya. Baik, katalah minta maaf tuan-tuan, hadis tadi tu bukan hadis Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar, minta maaf, slide yang ada kesilapan, nanti saya akan betulkan, minta maaf tuan-tuan dalam buku kita dah betul. Dalam slide ini silap minta maaf. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan, waktu zuhur dalam hadis Jabir bin Abdullah, waktu awal dah masuk waktu itu merujuk kepada gelincir matahari dan disama dengan hadis Abdullah ibnu Umar. Dan tamatnya waktu solat zuhur itu ketika bayang sama dengan panjang bayang sama dengan panjang tiang. Dan dalam konteks hadis Abdullah ibnu Umar tadi tak sebutkan tentang ini, tetapi dia menyebutkan tentang masuknya waktu asar itu adalah sama, iaitu panjang bayang sama dengan panjang tiang.
Cuma dalam konteks tamatnya waktu asar, ada sedikit perbezaan, iaitu dalam hadis Jabir bin Abdullah menyebutkan bayang itu 2 kali panjang, 2 kali ganda panjang tiang. Kalau tuan-tuan boleh cross check balik dalam hadis yang kita bincangkan tadi, hadis Jabir bin Abdullah menyebutkan bayang itu 2 kali ganda panjang tiang. Tetapi dalam hadis Abdullah ibnu Umar menyatakan bahawa matahari itu dah jadi kuning. Matahari itu dah jadi kuning. Maka ketika itulah disebut sebagai tamatnya waktu asar. Okey, nanti kita akan bincang balik. Okey, cuma saya nak kongsikan tentang bagaimana dalam kedua-dua hadis ini menyentuh tentang tanda-tanda masuknya dan juga tamatnya waktu solat. Maghrib, terbenamnya matahari, sama dalam hadis Jabir bin Abdullah, terbenam matahari dua-dua hari sama. Tetapi dalam hadis Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan tentang terbenam matahari itu, tetapi menyebut tentang ghab syafaq, iaitu hilangnya syafaq. Dan kemudian solat isyak, dalam hadis Jabir bin Abdullah sebut tentang hilang syafaq dan sampailah 1/2 ataupun 1/3 malam. Tapi dalam hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar menyebutkan tentang tamatnya waktu isyak itu adalah 1/2 malam. Dan begitu juga waktu subuh disebut sebagai terbitnya ataupun terpancarnya fajar itu, cuma dalam hadis Abdullah bin Umar disebut tatlu'ul fajr, iaitu terbitnya fajar. Dan dalam hadis Jabir bin Abdullah, tamat waktu subuh ini ketika mana apa yang disebut dalam hadis tu sirahnya iaitu hina asfara jiddan, ketika mana hari itu dah siang. Dan dalam hadis daripada Abdullah ibnu Umar ini menyebutkan bagaimana ketika mana tatlu'us syams, ketika mana terbitnya matahari. Baik. Jadi berdasarkan kepada konteks hadis inilah tuan-tuan, saya buat satu kesimpulan lah bagaimana kalau tuan-tuan dapat lihat, dan juga dalam halaman 37 buku kita ni tuan-tuan boleh salin lah kalau sekiranya dalam slide ini, kalau tuan-tuan nak buat satu perbandingan, iaitu kita dapat lihat bahawa tanda-tanda waktu solat ini sebenarnya yang dilaksanakan pada hari berdasarkan kepada beberapa hadis lah sebenarnya. Koleksi hadis melibatkan waktu solat ini banyak. Maka para ulama telah mengumpulkan tanda-tanda ataupun hadis-hadis yang membicarakan tentang waktu-waktu solat ini dan membuat satu kesimpulan, dan akhirnya jadilah waktu solat yang kita laksanakan pada hari ini. Okey. Ala kulli hal, yang menariknya tuan-tuan adalah kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, apa dia? Yang macam yang saya sebutkan tadi, bahawa waktu solat kita ini berdasarkan kepada pergerakan matahari. Sama ada kalau tuan-tuan lihat di sini, gelincir matahari, bayang, panjang bayang sama dengan tiang. Itu juga berkaitan dengan kedudukan matahari. Kalau tak ada matahari, macam mana nak ada bayang? Okey. Dan hatta ketika mana yang lebih jelas tuan-tuan, contohnya waktu asar tu, dalam hadis Abdullah bin Umar disebut matahari tu jadi kuning. Matahari tu jadi kuning. Ini juga menarik. Maknanya perubahan cahaya matahari itu dah jadi kuning. Dah jadi kuning daripada putih waktu tengah hari tu, dan kemudian jadi kuning, dan kemudian nanti oranye, kemudian jadi warna merah ketika mana sebelum terbenam. Maknanya ini tanda masuknya ataupun tanda tamatnya waktu-waktu solat itu dengan merujuk kepada perubahan kedudukan, perubahan warna matahari tersebut dan kedudukan ataupun kedudukan panjang bayang itu. Dan kemudian waktu maghrib merujuk kepada terbenam matahari, ataupun disebut ketika mana matahari itu terbenam, maka akan ada apa yang disebut sebagai syafaq, iaitu mega merah di langit. Maka mega merah di langit inilah yang menjadi tanda bahawa waktu maghrib itu telah masuk dan dia masih ada. Sehinggalah langit kita ni menjadi gelap gelita, menjadi gelap gelita, maka ketika itu masuklah waktu isyak. Dan sampailah ketika mana keesokan harinya, iaitu ketika mana kita lihat di sebelah timur akan ada balam-balam putih yang kelihatan ketika itu, apa yang disebut sebagai terbitnya fajar. Maknanya fajar ini dia akan kelihatan ketika mana matahari sudah semakin hampir untuk terbit. Dalam konteks pada hari ini kita kata 18 darjah lah, 18 darjah. Baik. Jadi di sini tuan-tuan kita dapat lihat satu perkara yang menarik untuk saya kongsikan sini.
Okey, ini maknanya kalau dapat lihat dalam konteks di sini, waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, Syuruk dan sebagainya ini semua adalah kedudukan matahari harian, daripada waktu Zuhur gelincir, waktu Asar, waktu Maghrib, waktu Isyak, waktu Subuh dan waktu Syuruk yang hampir lebih kurang sama dengan waktu Maghrib. Okey. Kesemua tuan-tuan, ini berapa? 2, 4, 6. Ada 2, 6 tanda waktu solat di sini. Kita hari ni tentu sekali lah kalau tuan-tuan nak laksanakan solat subuh esok saya yakinlah tak ada di kalangan kita yang keluar untuk lihat ada fajar baru nak solat. Kebanyakan kita akan berdasarkan kepada time ataupun masa yang telah ditetapkan yang disusun oleh Jabatan Mufti negeri masing-masing. Ataupun kita berdasarkan kepada azan subuh saja, maka kita dah bersangka ataupun dah kata follow saja. Bila azan subuh tu maknanya kita dah beriktikad bahawa ketika itu ataupun telah beranggapan bahawa telah masuknya waktu subuh. Dan semua itu ditandakan dengan jam. Jadi di sinilah tuan-tuan menariknya kepada slide ini. Ni. Maknanya tuan-tuan minta maaf lah kalau saya tunjuk ni waktu solat di Ipoh kan. Okey. Maknanya di sini ialah dalam Islam sesuatu perkara yang menarik untuk kita lihat di sebalik waktu solat kita ini. Di sebalik waktu solat kita ini sebenarnya waktu solat kita daripada ini contoh waktu imsak, subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib, isyak ni, ini sebenarnya adalah kalau kita lihat secara zahirnya ia adalah takwim waktu solat lah. Kalau tuan-tuan tanya kan kepada siapa pun, orang kata ini adalah takwim waktu solat. Tetapi adakah kita sedar bahawa takwim waktu solat ini adalah jadual pergerakan matahari harian? Maknanya kalau kita lihat subuh, waktu ketika mana matahari berada 18 darjah di bawah ufuk. Syuruk 90 darjah 50 minit ketika itu nak terbit dah. Zuhur maknanya dia dah gelincir daripada langit timur ke langit barat. Asar 45 darjah di langit ataupun 1/4 daripada hari siang telah berlalu. Maghrib sama juga, matahari telah pun terbenam 90 darjah 50 minit. Isyak sama juga 18 darjah. Jadi kita dapat lihat di sini secara falsafahnya, banyak orang tengok falsafah hari ni kan, tak tahulah betul ke tidak. Tetapi ala kulli hal kita dapat lihat bahawa antara dengan kita mengetahui tuan-tuan dengan belajar ilmu falak ni, maknanya dengan mempelajari ilmu falak ni maknanya kita dapat faham bahawa hikmah Allah Ta'ala menyuruh kita solat dalam waktu-waktu yang telah ditentukan waktu-waktu ini menyebabkan umat Islam perlu mempelajari satu ilmu tentang pergerakan matahari. Dan saya teringat apa yang telah disebutkan oleh David King dalam buku dia, saya pun lupa tentang tajuk itu dalam bahasa Inggeris lah. Disebutkan bahawa ini menunjukkan antara salah satu daripada kenapa umat Islam satu ketika dulu sangat teruja untuk menguasai ilmu falak. Antaranya seperti mana kita sebutkan dalam kuliah lepas, antaranya adalah kerana tujuan agama, iaitu penentuan waktu solat. Di samping arah kiblat, puasa dan sebagainya, antara salah satu kenapa umat Islam sangat-sangat meminati ataupun mendalami ilmu falak adalah kerana nak menentukan waktu solat. Masya Allah, Masya Allah. Maknanya dalam suruhan pelaksanaan ibadah solat itu rupanya ada suatu perkara yang juga besar, iaitu untuk menjadikan umat Islam ini satu umat yang berilmu, satu umat yang mempelajari ilmu yang sebelum itu mungkin dianggap sebagai satu ilmu yang tidak penting, tetapi nak melaksanakan solat itu kita perlulah tahu tentang pergerakan matahari harian. Maka ketika itu kita belajar, kita buat cerapan, menyediakan jadual-jadual pergerakan matahari harian. Dalam konteks hari ini kita ada ephemeris, kita ada almanak pergerakan matahari dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengira waktu solat. Maka di sinilah tuan-tuan, di sebalik mungkin salah satulah daripada hikmah daripada mungkin ribuan hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam ibadat solat ini, antaranya adalah untuk kita belajar tentang
pergerakan matahari harian yang kemudian memberikan manfaat kepada kita dalam konteks yang lain pula. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, itu yang saya nak tunjukkan. Okey, ada juga dalam buku kita ni pada halaman 38, ada halaman 38 itu. Saya kongsikan juga, tapi dalam slide yang tadilah agak berbeza sikit dia punya slide itu. Okey, baik, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita pergi pada slide dan juga kepada halaman 39, halaman 39. Cuba saya nak baca sikit sebelum kita masuk dalam sejarah ringkas solat ini. Ini sejarah ringkas solat saja tuan-tuan, bukan kita nak bincang secara panjang lebar, ringkas saja. Maknanya jadual dan rajah tersebut menunjukkan bahawa waktu-waktu solat sebenarnya menunjukkan kedudukan matahari. Dua waktu ketika matahari berada di atas ufuk, iaitu zuhur dan asar, dan 3 waktu ketika matahari berada di bawah ufuk, iaitu maghrib, isyak dan subuh. Nah, muka surat 39 yang atas sekali tuan-tuan, paragraf yang atas sekali. Dan lihatlah bagaimana Islam mengajak umatnya untuk memerhatikan perjalanan matahari yang diterjemahkan dalam waktu-waktu solat. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, cikgu-cikgu sekalian, bolehlah lepas ni berkongsi bahawa dalam pelajaran pendidikan Islam contohnya, ataupun dalam pelajaran sains, kita sebutkan di sini bahawa di sebalik waktu solat yang kita laksanakan, kita belajar itu, dan juga di sebalik kalau kita belajar sains, mana kita belajar tentang pergerakan matahari harian itu, semuanya saling melengkapi. Maknanya ilmu sains itu ataupun ilmu falak yang kita belajar ini adalah untuk melengkapkan ataupun untuk kita menyusun waktu solat. Dan bila pelaksanaan waktu solat tersebut memerlukan juga kita meneliti tentang pergerakan matahari. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana kesyumulan Islam tersebut tanpa menidakkan suatu ilmu, tetapi mengambil semua al-hikmah dhalatul mu'min. Wisdom itu ataupun hikmah itu adalah barang kehilangan bagi orang Islam. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Ini sahabat kita Ustaz Rosmaini ni kongsi antara buku yang saya sebutkan tadilah, daripada David King ni, Astronomy Alignment in Medieval Islamic Religious Architecture. Dia ada saya ingat ada 3 jilid tentang buku itu. 3 jilid bukunya, saya pun tak ingat. Mungkin ini antara salah satu bukunya lah tuan-tuan yang disebutkan. Baik. Tuan-tuan, dalam masa yang berbaki ini, saya cuba nak kongsikan pula tentang sejarah ringkas solat. Okey, ini sebagai salah satu daripada selingan sajalah sebelum kita masuk dalam perbahasan waktu solat ini. Okey. Saya bahagikan sejarah ringkas solat ini kepada 2 fasa, iaitu fasa pertama sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan yang kedua selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik. Tentang rujuk pada halaman 39 Baik. Nabi SAW dan para sahabat telah mula bersolat sebelum peristiwa Isra' Mi'raj ketika mana di Mekah. Berpandukan kepada sebuah hadis yang menceritakan Nabi SAW telah bersolat dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau karamallahu wajah di lereng-lereng bukit ketika mana di kota Mekah. Berdasarkan kepada sirah Ibnu Hisham menyatakan bahawa Nabi SAW solat bersama Sayyidina Ali ketika mana Sayyidina Ali telah pun memulai agama Islam. Maka ketika itu Nabi SAW ajak Sayyidina Ali untuk sembahyang ketika itu. Baik. Ada sebahagian ulama menyatakan dengan mendirikan qiyamul lail. Jadi ini sebahagian apa yang saya kongsikan, apa yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana sebelum daripada penetapan solat 5 waktu ketika itu, ada para ulama menyatakan bahawa Nabi SAW dan juga umat Islam ketika itu solat, tetapi solatnya itu adalah solat yang berbeza-beza. Mengikut pandangan para ulama, ada yang mengatakan bahawa solat yang didirikan ketika itu bukan solat 5 waktu seperti mana kita dirikan pada hari ini, itu solat qiyamul lail. Berdasarkan kepada apa yang telah dihuraikan oleh Imam Syafi'i berdasarkan kepada hadis ataupun daripada ayat Quran surah Al-Muzammil ini. Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, selain dari sedikit masa, illa qalila, sedikit je masa, iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu, minhu qalila. Maknanya kalau kita lihat tuan-tuan, kita sendiri maklum bahawa surah Muzammil ini adalah surah dalam konteks Makiyah, dan ia diturunkan, surah yang mulia ini telah diturunkan pada awal-awal pelantikan bagi Nabi SAW menjadi Nabi dan juga Rasul. Maka ketika ini sudah ada ayat yang menyebutkan bahawa
perkataan qumil laila, maknanya bangun ataupun bangunlah ataupun dirikanlah solat tahajud pada malam ini, dan ini menunjukkan bahawa adanya solat dalam konteks sejarah itu. Baik. Kemudian tuan-tuan, setengahnya menyatakan solat disyariatkan dengan jumlah rakaat yang tidak tetap. Ini juga ada pandangan yang mengatakan bahawa solat itu ada, tetapi masih lagi tidak ditetapkan rakaatnya itu. Setengahnya pula menyatakan solat disyariatkan ketika itu adalah solat subuh dan juga solat asar. Inilah pandangan yang telah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Hasan Al-Basri dan juga Imam Qatadah berdasarkan kepada surah Al-Qaf, surah Qaf ayat 39, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fasbir 'ala ma yaquluna wa yaquluna wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'is syams wa qabla al-ghurub. Baik. Mana di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, oleh itu bersabarlah wahai Muhammad akan apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu bila qabla tulu'is syamsi, itu sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam matahari. Maknanya kalau kita lihat di sini merujuk kepada sebelum terbitnya matahari itu solat subuh, dan sebelum matahari terbenam adalah solat asar. Jadi sebahagian para ulama katakan ini antara dua solat yang telah pun dilaksanakan oleh baginda Nabi dan juga umat Islam ketika itu. Baik, dan kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam buku yang saya nyatakan dalam buku Mukhtasar ni, yang saya rujuk adalah buku yang sangat bagus untuk kita baca tentang sejarah solat ini dan juga hal ehwal berkaitan dengan fiqh solat ini. Antaranya adalah disebutkan oleh Dr. Anisah dalam buku Konsep dan Pengamalan Solat. Berdasarkan nas-nas di atas, Nabi SAW telah mula melakukan 3 waktu solat, iaitu subuh, asar dan juga qiyamul lail. Ya, ini dibuat kesimpulan oleh pengarang buku Konsep dan Pengamalan Solat, dan kesemua solat ini hanya mempunyai 2 rakaat, dan menurut Imam Syafi'i solat malam telah difardukan sebelum peristiwa Isra' wal Mi'raj, manakala solat subuh dan asar hanya disunatkan sahaja. Baik, ini sebahagian daripada pandangan para ulama dalam membicarakan tentang konteks solat sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, fasa kedua. Selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj, barulah solat ini diwajibkan seperti mana kita sedia maklum. Baginda Nabi SAW telah menerima wahyu menghadap sendiri Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Mi'raj itu. Nabi SAW telah diberikan suatu perintah wahyu oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa yang telah pun kita bincangkan, tuan-tuan bincangkan dalam konteks Isra' wal Mi'raj dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Bagaimana Nabi SAW akhirnya membawa wahyu dan disampaikan kepada umatnya, iaitu solat 5 waktu. Dan apa yang ada dalam, saya rujuk juga dalam kitab Syarh Syab Banjari dan kitab Sabilul Muhtadi menaqalkan dari kitab Majmu', walaupun baginda menerima perintah solat pada malam Isra' wal Mi'raj, namun solat yang mula dilaksanakan oleh Nabi SAW ialah solat zuhur dan bukan solat subuh. Ini yang kita bincangkan tadi, tuan-tuan ya. Kita bincangkan tadi tentang perbahasan berkaitan dengan hadis Jabir bin Abdillah tadi. Kenapa hadis ini dimulakan dengan solat zuhur? Maknanya ini menunjukkan bahawa solat pertama dilaksanakan oleh Nabi SAW selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj itu adalah merujuk kepada solat zuhur. Ini kerana perintah solat diterima baginda ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah umum. Perintah yang diterima oleh Allah daripada Allah Ta'ala untuk solat itu adalah umum tanpa ditentukan waktu-waktunya. Waktu-waktunya itu bila? Waktu-waktunya itu diajar oleh Jibril AS selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj itu. Dan kata Syarh Syab Banjari, maka setiap kewajipan itu tertakluk pada tahu akan kaifiatnya. Maknanya kalau sekiranya pelaksanaan sesuatu ibadat itu, kena tahulah kaifiatnya itu, apa kaifiatnya, barulah pelaksanaan ibadat itu dapat dilaksanakan. Jadi baginda tidak memulakan solat pada waktu subuh kerana baginda belum diajarkan kaifiatnya, itu tata cara solat, kecuali setelah turunnya Jibril AS memberitahu tentang waktu solat yang 5 itu, apakah waktu dia, apa awal waktunya, apa akhir waktunya. Dan disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadi, tuan, hikmah dimulakan solat dengan waktu zuhur sebagai isyarat bahawa agama ini akan zahir, maknanya zahara, akan jelas, seperti jelasnya waktu zuhur itu berbanding dengan waktu-waktu yang lain. Dan nanti insya-Allah saya akan kongsikan juga apa hikmahnya dalam hadis Jabir bin Abdillah tadi menceritakan tentang waktu zuhur dulu. Baik, sikit lagi tuan-tuan ya.
Dan menurut Abdullah ibn Abbas, solat 5 waktu ini, ini saya katakan tadi, mungkin kita kata solat 5 waktu ni tak ada dalam Quran. Ada, tuan-tuan. Di mana? Surah Ar-Rum ayat 17 hingga ayat 18. Ada saya nyatakan dalam slide itu. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Baik. Dalam ayat ini, dalam surah Ar-Rum ayat 17 hingga ayat 18 ini, Allah Ta'ala berfirman, bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada, hina tumsuna wa hina tusbihun. Tumsun, iaitu ketika malam. Malam ini ada solat yang kita laksanakan pada waktu malam, apa dia? Waktu maghrib dan juga waktu isyak. Tumsun. Wa hina tusbihun, ketika, dan juga ketika mana waktu subuh, iaitu solat subuh. Maknanya dalam ayat 17 ini ada 3 waktu, iaitu waktu solat dilaksanakan pada waktu malam, iaitu waktu maghrib dan juga waktu isyak, dan juga waktu subuh. Ayat yang ke-18, walahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Dan serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji dari segala makhluknya di langit dan di bumi, dan juga bertasbihlah kepadanya di mana? Waktu apa? Waktu wa 'ashiyya, iaitu pada waktu petang, iaitu solat yang kita laksanakan pada waktu petang. Solat apa? Iaitu solat asar. Wa hina tuzhiru, dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Baik, tuan. Maknanya ini antara dalil lah yang menunjukkan kepada kita bahawa adanya pelaksanaan ataupun arahan 5 waktu itu yang disebutkan dalam hadis ini. Pandangan yang telah dikemukakan oleh Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Baik, tuan. Dan sedikit lagi, tuan-tuan, walaupun kita dah terlajak masa juga tu, itu saya nyatakan, kalau tuan-tuan lihat pada halaman 41 tu dan juga halaman 42, ada saya nyatakan sedikit lah tentang beberapa sejarah berkaitan dengan pelaksanaan solat, pelaksanaan solat ini oleh Nabi-Nabi dan juga umat-umat terdahulu. Antaranya telah dikemukakan oleh Imam Ar-Ramli bagaimana solat subuh itu telah dilaksanakan oleh Nabi Adam AS, solat zuhur itu telah dilaksanakan oleh Nabi Daud AS, solat asar itu telah dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman AS, solat maghrib itu telah dilaksanakan oleh Nabi Yaqub AS, solat isyak itu telah dilaksanakan oleh Nabi Yunus AS. Dan itu satu pandangan. Imam At-Tahawi pula menyatakan bahawa waktu fajar itu yang dilaksanakan oleh Nabi Adam AS. Solat zuhur ini pula telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Uzair AS ketika itu telah melaksanakan solat asar. Nabi Daud AS telah melaksanakan solat maghrib. Dan dinyatakan dalam Imam At-Tahawi ini bagaimana solat maghrib, solat isyak, tuan-tuan, telah dilaksanakan pertama kalinya oleh siapa? Oleh baginda Nabi SAW. Baik, tuan-tuan. Jadi ini sedikit sejarah daripada waktu solat, yang mana sebagai satu selingan sajalah kepada pembincangan kita dalam melibatkan waktu solat ini. Baik, tuan-tuan. Saya cuba lihatlah kok ada beberapa soalan yang saya boleh komen secara ringkas. Solat boleh, dia Haji Muhammad Safar, solat bolehlah dibuat balik kalau puasa dah buka dan masuk maghrib semula sebab perjalanan tadi nak kena ganti. Ini apa ni? Oh, berkaitan dengan perbahasan tadi. Ini berkaitan dengan fik puasa lah. Saya kira kita serahkan kepada para asatizah yang membicarakan tentang perbahasan berkaitan dengan ibadat puasa lah, yang saya ingat pun ada dalam perbincangan di di Jabatan Mufti Negeri Sembilan ni, insya-Allah. Dan Ustaz Amri Al-Husni, Ustaz, apakah pandangan yang paling kuat tentang bilakah berakhirnya waktu isyak? Ini insya-Allah kita akan tarjih pada perbahasan yang selanjutnya, tetapi apa yang kita laksanakan pada hari ini, tuan-tuan, solat subuh kita tamat, solat isyak kita tamat setelah masuknya waktu subuh. Tidak bukan 1/2 ataupun 1/3 malam. Itu yang kita laksanakan dalam konteks kita di Malaysia pada hari ini. Baik, tuan-tuan, saya rasa setakat ini insya-Allah perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan balik dalam pembahagian waktu dalam waktu solat pada halaman 42, dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah sekalian yang bersama-sama kita dalam kuliah pada malam ini, dan mohon maaf kalau sekiranya ada beberapa kesilapan, kesalahan dan soalan-soalan yang mungkin tidak dapat saya jawab dengan baik. Saya mohon maaf, dan insya-Allah moga-moga tuan-tuan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan
kalau sekiranya diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Taala dan ada masa yang kita boleh bersama-sama insya-Allah. Wallahu taala alam. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.